pula nak mulakan. Okey, dah mula. Siapa yang on mic tu tolong off. Okey, dah mula hari ni. Tajuk yang pertama kita tentang tumbuh-tumbuhan ialah cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kalau akan melihat surat 72, tumbuh-tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Membiak ni maksud dia apa? Membiak ni iaitu menjadi lebih banyak. Menjadi lebih banyak. Tidak pupus. Tidak pupus ni apa? Tidak hilang. Tidak mati. Tidak hilang di muka bumi ni. Maknanya dia tak je langsung pupus. Jadi tumbuh-tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara. Di sini kamu lihat yang pertama biji benih. Okey, jadi apa yang diberitahu sini? Kamu lihat sini pokok yang berbuah. Pokok yang berbuah. Selalunya pokok yang berbuah ni dia membiak melalui biji benih. Kamu ingat tu je. Mana pokok ni yang ada buah, yang menghasilkan buah, jadi dia membiak melalui biji benih. Itu kunci utama dia. Kata utama dia, kunci kata iaitu pokok yang berbuah. Berbuah yang pertama. Sebagai contoh pokok cili dan pokok betik. Kebanyakannya buah-buahan lah. Pokok buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Namun begitu, kalau macam sayur-sayuran, sawi ke kangkung, kamu tahu sayur sawi kan? Kobis ke, mereka ni pun membiak melalui biji benih juga. Macam mana datangnya biji benih dia tu? Nanti cikgu akan cerita akhir kelas ni. Seterusnya kita pergi yang kedua. Tadi yang pertama biji benih. Yang kedua anak pokok. Okay, kedua, tumbuh-tumbuhan boleh membiak melalui anak pokok. Apa itu? Iaitu terdapat anak pokok yang akan tumbuh di sekeliling pokok asal dia, pokok yang besar yang dipanggil induk untuk menjadi pokok baharu. Sebagai contoh yang awak lihat dalam buku teks ni pokok pisang dan pokok keladi. Ini contoh dia pokok pisang dan pokok keladi. Selalunya kita boleh nampak pokok pisang lah. Dia akan tumbuh sendiri berdekatan dengan pokok yang besar. Yang ketiga, melalui batang bawah tanah. Kenapa dipanggil batang bawah tanah? Kerana bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baru tu kita tanam dalam tanah. Sebab tu dipanggil batang bawah tanah. Sebagai contoh pokok bawang dan pokok ubi kentang. Boleh kamu boleh cuba buat eksperimen di rumah, senang je. Kamu lihat di dapur, kadang-kadang ada ubi kentang mak kamu, bawang mak kamu ni, kalau lama tak guna, apa yang berlaku, dia akan tumbuh pucuk. Ini. Ini untuk ubi kentang, yang ini untuk bawang. Dia akan tumbuh pucuk. Jadi bagian mana nak bagi dia membesar, kita tanamlah dalam tanah pasu bunga ke. Kemudian akhirnya nanti dia akan tumbuh menjadi pokok. Lepas tu yang asal ni, ubi kentang yang asal ni dia akan dia akan hancur. Jadi pokok yang baru tumbuh ni dia akan keluarkan akar yang baru. Contoh macam ubi kentang ni dia keluarkan akar yang baru. Akar itulah adalah sebenarnya kentang yang baru. Boleh dengar tak ni? Siapa dengar? Tolong angkat tangan. Okey. Kita sambung ya. Dah berapa dah? Dah ada 3 ya. 3 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okay, seterusnya kita pergi kepada muka surat 73. Dah boleh turun tangan sekarang. Muka surat 73. Cara pembiakan yang seterusnya adalah melalui spora. Ini istilah sains.
Apa itu spora? Spora ni adalah pokok yang tidak berbunga, okey, yang membiak melalui spora. Spora ni adalah biji benih bagi pokok yang tidak berbunga. Dalam gambar ni kalau kamu lihat pokok cendawan dan pokok paku pakis. Kamu boleh buat sendiri, kamu boleh tengok sendiri. Jadi kalau kat rumah ada pokok paku pakis, kamu lihat di bawah daun tu ada bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah ni adalah spora. Kalau ibu kamu ada beli cendawan, tapi yang kalau beli ni tak adalah. Cendawan yang baru tumbuh. Kalau pernah kamu ada nampak cendawan yang baru tumbuh kat luar rumah tu, kamu tengok bawah dia dulu. Ada biji-biji halus yang dipanggil spora. Spora ni khas untuk biji benih bagi pokok yang tidak berbunga. Seterusnya yang kelima, pembiakan tumbuhan melalui keratan batang. Kenapa dimasukkan keratan batang ni? Di mana kita boleh potongnya, potong dahan dia ataupun batang pokok tersebut. Kita potong batang pokok tersebut, kemudian kita buat apa? Kita cocoklah, kita tanam atas dalam tanah. Seperti dalam gambar ni, iaitu pokok ubi kayu, pokok bunga kertas, pokok bunga ros pun boleh, pokok bunga raya pun boleh. Pokok bunga kebanyakan ni insyaAllah boleh. Okey, jadi maksud dia iaitu keratan batang pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baharu. Kamu tanam, siram-siram, letak baja, insyaAllah dia akan tumbuh menjadi pokok baru. Macam pokok bunga kertas ni dia akan tumbuh besar, cantik, ada bunga banyak. Dan pokok ubi kayu ni lagi best. Daripada satu batang pokok tu, kamu boleh potong keratan jadi 8 keratan, kamu cocok ke 8 tu, boleh dapat 8 pokok ubi kayu. Lepas tu, tahu tak ubi kayu ni apa? Dia macam ubi kentang. Isi dia, ubi kayu tu kita boleh makan. Bagi kamu rasanya jarang kot. Tapi cikgu dengan mak-mak kamu dengan ayah-ayah kamu, insyaAllah kita orang makan ubi kayu tu. Ubi kayu goreng. Lawan gula boleh, lawan sambal ikan bilis boleh. Ubi kayu. Cikgu cuba tunjuklah, cikgu Google. Okey, seterusnya yang keenam adalah pembiakan melalui daun. Ini dia. Tahun lepas amat digemari oleh ibu-ibu, mak-mak kamu mungkin ada sibuk cari, iaitu pokok lidah jin dan pokok setawar. Yang ini jarang lah, yang ini tahun lepas. Sampai mahal harga dia. Okey. Apa maksud daun ni? Iaitu pokok tu membiak melalui daun induknya. Daun induknya maksudnya dia tumbuh sendiri dekat daun. Ni contoh pokok setawar. Yang ni pokok lidah jin. Dia akan tumbuh. Ni daun je. Dia akan tumbuh pokok yang baru. Jadi apa kamu boleh buat? Kamu boleh ambil, tanam di dalam pasu bunga yang baru. Okey, cukuplah hari ni ada 6. Seterusnya, cikgu ulang balik, iaitu yang pertama, cara pembiakan tumbuhan melalui biji benih. Kemudian cara pertumbuhan melalui anak pokok, batang bawah tanah. Yang keempat, spora. Yang kelima, keratan batang. Dan yang keenam, daun. Okey. Seterusnya kita masuk kepada kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Untuk minggu ni cikgu habiskan 2 tajuk. Untuk kelas hari Rabu nanti, kalau kamu yang dah masuk kelas pada hari ni, hari Senin, hari Rabu tu kamu tak perlulah masuk lagi. Nak masuk boleh. Tapi cikgu akan ulang yang samalah. Cikgu akan bagi penerangan yang sama. Untuk minggu ni kita akan belajar 2 tajuk, iaitu cara pembiakan tumbuh-tumbuhan dan juga hari seterusnya yang ini, kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Jadi kenapa tumbuh-tumbuhan ni penting kepada manusia dan juga haiwan? Jadi kita lihat di sini, tumbuh-tumbuhan sentiasa membiak untuk menambahkan bilangannya dan dapat mengekalkan spesiesnya. Spesies ni apa? Spesies ni iaitu jenis tumbuh-tumbuhan tu lah. Contoh rambutan.
Pokok rambutan ni dia bukan jenis, bukan warna merah je. Ada yang pokok rambutan tu isi dia warna, dia punya kulit dia warna kuning. Dia panggil rambutan gading. Ya, ada yang jenis yang warna merah tapi merah dia gelap-gelap. Dia banyak, itu dipanggil spesies. Sama macam haiwan juga. Tapi manusia tidaklah. Manusia satu spesies lah. Cuma manusia ni yang berbeza iaitu kulit muka, wajah adalah ciri-ciri dia. Jadi kenapa manusia dan haiwan ni kena beruntung? Disebabkan oleh tumbuh-tumbuhan ni membiak dan mengekalkan spesiesnya. Kenapa? Kerana pertama, dengannya tumbuh-tumbuhan ni banyak tumbuh, manusia dan haiwan sentiasa mendapat sumber makanan. Ini dia, sumber makanan. Dan malah cikgu pernah terangkan dalam kelas, cikgu rasa sumber makanan daripada tumbuh-tumbuhan ni sebenarnya adalah sumber makanan tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Tumbuh-tumbuhan ni tak seperti manusia dan haiwan. Dia membuat makanan dia sendiri melalui proses fotosintesis. Ingat lagi tak? Cikgu ada terangkan dulu. Jadi daripada makanan yang dia buat tu, dia kongsi dengan kita dan juga haiwan. Dia bagi untuk kamu. Contoh pokok rambutan tu lah. Sebenarnya buah yang dihasilkan tu adalah untuk dia sendiri, dia makan. Tapi dia hasilkan lebih untuk kamu juga. Dan malah daripada proses fotosintesis tu juga terhasilnya satu gas yang sangat penting untuk kita benda hidup ni, haiwan dan manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan itu sendiri, iaitu gas oksigen. Nanti kita akan belajar bila kamu naik tahun 4. Yang seterusnya, jadi yang pertama tadi, kenapa penting? Yang satu iaitu sumber makanan. Seterusnya kita pergi lihat yang kedua. Kenapakah tumbuh-tumbuhan ni penting? Adalah untuk habitat. Haiwan, tempat tinggal haiwan. Untuk dalam gambar ni, siam monyet tu menangis. Kenapa hutan yang dia tu tempat tinggal dia tu dah kena tebang. Tapi nasib baiklah kat sebelah tu ada hutan lagi. Jadi dia bolehlah berlindung sana. Cuma itulah yang amat merisaukan. Semakin hari semakin banyak hutan di negara kita ni ditebang. Tapi insyaAllah hutan yang baru ditebang tu adalah kawasan yang tempat lain ditanam pokok hutan yang baru. Jadi yang kedua ni adalah untuk tempat tinggal haiwan, habitat. Seterusnya muka surat 75. Kalau kamu lihat dalam situasi 3 ni adalah untuk apa dia? Bekalan oksigen. Seperti cikgu cakap. Tak ada benda hidup lain yang dapat membekalkan oksigen. Manusia tak ada. Manusia keluarkan karbon dioksida je. Haiwan pun tak ada. Hanya tumbuh-tumbuhan saja yang boleh membekalkan oksigen. Sebab tu kalau kita pergi kawasan rekreasi macam air terjun ni, kamu akan rasa segar kawasan tu. Rasa nyaman je, sejuk je. Kenapa? Kerana dekat situ banyaknya bekalan oksigen. Dan yang keempat iaitu adalah sumber kayu. Kenapa pentingnya tumbuh-tumbuhan ni sebagai sumber kayu untuk dijadikan perabot? Jadi cukuplah kepentingan dia ada 4. Kalau kamu lihat yang dalam tulisan biru ni, pembiakan tumbuh-tumbuhan penting kepada kehidupan adalah untuk mengekalkan sumber makanan, habitat, bekalan oksigen dan sumber kayu agar sentiasa ada. Ini dipanggil simbiosis, kitaran. Manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan saling memerlukan antara satu sama lain. Jadi cikgu habis tajuk dalam buku teks ni. Kita akan lihat sikit video. Video tentang
Cara pembiakan dalam tumbuh. Terdapat banyak cara yang berbeza boleh membiak. Tumbuhan boleh membiak melalui biji benih, anak pokok, daun, batang bawah tanah, spora dan keratan batang. Tumbuhan yang menghasilkan buah seperti pokok betik, pokok tembikai dan pokok tomato membiak melalui biji benih. Nampak? Ini dia pembiakan tumbuhan dari biji benih, pokok betik, pokok tembikai, pokok tomato, contoh lain selain daripada buku teks tu. Contoh tumbuhan lain yang membiak melalui biji benih ialah pokok mangga, pokok rambutan dan Ada tambah. pokok cili. Tumbuhan yang membiak secara keratan batang ialah pokok tebu, pokok bunga ros dan pokok bunga kertas. Pokok adalah tumbuhan kecil yang tumbuh berhampiran tumbuhan induk. Contoh-contoh tumbuhan yang membiak melalui anak pokok ialah pokok pisang, pokok keladi dan pokok nanas. Ini dia tunjukkan contoh yang lebih jelas. Kalau kamu tengok pokok pisang ni, dia tumbuh daripada dalam akar dia tu. Tiba-tiba kamu nampak nanti dah ada pokok baru, anak pokok yang kecil akan tumbuh. Sama juga macam pokok keladi, okay, dan juga pokok nenah. Tapi pokok nenah ni agak berbeza. Dia tumbuh dekat batang. Batang pokok ni ada, anak pokok ni. Terdapat juga tumbuhan yang membiak melalui daun tumbuhan induk. Ni nama saintifik dia Birophyllum. Yang membiak melalui daun ialah pokok setawar dan pokok lidah metua. Lidah metua dia panggil. Setengah tumbuhan seperti bawang membiak melalui batang bawah tanah menjadi tumbuhan kecil. Tumbuhan lain yang juga membiak melalui batang bawah tanah ialah pokok ubi kentang dan pokok halia. Setengah tumbuhan seperti paku pakis membiak melalui spora. Contoh-contoh tumbuhan lain yang tumbuh melalui spora ialah cendawan dan lumut. Okey, seterusnya. Sekejap ya. Ada ikan. Ini mak. Lepas mak ni. Okay, let's begin. 5 plus 3. Okey, ini penerangan tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh membiak lebih daripada satu cara. Dan juga penerangan tentang betapa pentingnya tumbuh-tumbuhan seperti ini. Adakah anda tahu bahawa terdapat tumbuhan yang boleh membiak dalam lebih daripada satu cara? Sebagai contoh, kangkung dan pokok selasih boleh melalui biji benih dan ini saya keterangan tadi. Pokok ubi keladi dan pokok ubi kentang juga boleh membiak melalui kedua-dua batang bawah tanah dan keratan batang. Nampak? Boleh dua-dua cara. Teknologi juga digunakan untuk membiakkan tumbuhan seperti kultur dan tut. Ini dah jom. Nanti cikgu akan ajar. Kultur tisu adalah teknik kita tisu tumbuhan sambung terus. Tapi nanti cikgu akan terang sekali lagi lah. Medium nutrient. Tumbuhan baharu yang banyak akan dihasilkan dalam masa yang singkat. Ini kamu tengok je lah dulu. Contoh-contoh tumbuhan yang boleh dibiakkan dengan menggunakan kultur tisu ialah pokok kelapa sawit, pokok getah, pokok nanas, pokok orkid, pokok pisang dan pokok padi. Apakah tut? Mari kita lihat langkah-langkah berikut tentang cara melakukan tut. Langkah 1, potong dan buang kulit. Okey, nanti cikgu akan terangkan dalam kelas yang lain. Cikgu akan langkah kepada tajuk kepentingan tumbuh-tumbuhan. Ya. Okey, ini dia. Adalah penting kepada benda hidup yang pokok rambutan. Mengapakah pembiakan tumbuhan Kenapa pembiakan tumbuhan ini penting? Hidup yang lain?
Tumbuhan membekalkan makanan dan tempat perlindungan kepada benda hidup yang lain. Nampak ni? Semasa fotosintesis, tumbuhan membebaskan Seperti dia oksigen terangkan, kepada benda melalui hidup yang lain. fotosintesis. Tumbuhan juga membekalkan kayu untuk membuat perabot dan rumah. Okey, okay. Kita lihat dengan cikgu tentang cara pembuahan kepentingan tumbuhan. Cuma yang kepentingan tumbuhan tu nanti cikgu akan beri dia punya nota dia secara terperinci. Dan ini adalah nota yang cikgu ada letak dalam classwork. Jika boleh, kalau tak boleh, kalau tidak, bolehlah kamu print, minta ibu dan ayah kamu print. Tapi sebaik-baiknya salin lah. Mana cikgu dah terangkan rasanya kalau mana yang ada gambar rajah, buat di muka surat tidak bergaris. Sekejap. Apa yang cikgu buat? Okay, tentang tumbuh-tumbuhan. Okay, yang kita belajar cara pemberikan tumbuh-tumbuhan. Di mana tumbuh-tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Tumbuh-tumbuhan boleh membiak melalui pertama biji benih, kedua anak pokok, batang bawah tanah, keempat spora, kelima ke atas batang dan keenam adalah daun. Okay, ini dia cara pembiakan tumbuhan dan ini kepentingan pembiakan tumbuhan. Ini nota cikgu. Kepentingan pembiakan tumbuhan ada 4, adalah untuk sumber makanan kepada manusia dan haiwan. Kedua, sebagai tempat tinggal atau habitat haiwan. Ketiga, sebagai bekalan oksigen untuk benda hidup bernafas. Dan yang keempat, sumber kayu sebagai pelabut kepada manusia. Dan ini yang adalah nota yang cikgu dah buat. Nanti kamu boleh salin daripada classwork. Ini dia. Jadual dia. Ini buat dia muka surat tidak bergaris. Yang ini pun sama. Kalau kamu ada idea sikit, buat dalam bentuk perteminda. Satu cukup lah. Yang ini tak payah lah kot. Dan ini kepentingan. Yang kepentingan ni nanti cikgu akan buat dalam, kalau kamu ada idea yang dia punya kebaikan ni, kamu buat dalam bentuk pinda. Perteminda ni arti yang bulat-bulat macam awan tu cikgu ada buat dalam kelas tu. Okay, jadi yang lupa sana letak ni. Kemudian ada, kita lihat dia punya latihan dalam buku aktiviti. Boleh lihat buku aktiviti kamu. Dan sebelum cikgu tamatkan kelas, cikgu bagi masa 10 minit untuk kamu menyalin dan juga buat latihan. Ini cerita gigi haiwan. Mana dia? Okey, dah dekat. Ini dia. Okey. Muka surat buku aktiviti, sila lihat muka surat 45. Cikgu rasa kamu boleh isikan kan? Berdasarkan gambar kita pasti gambar. Ada 6. Kita dah belajar ada 6 pembiakan tumbuh-tumbuhan yang ubi kayu. Cikgu nak open lah. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Lepas tu on mic jawab. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Kalau ikut kat sini Yusuf Iman. Mana Yusuf Iman? Boleh on mic. Yusuf Iman mana? Yusuf Iman. Dah luar pula. Loges. Tak nak juga. Siapa nak jawab ni?
Adelia. Loges lah. Mana Loges? On mic. Kita pergi gambar yang pertama ni. Yang cikgu bulat, yang cikgu hitamkan ni. Sila nyatakan dia punya keratan, dia punya cara pembiakan dia. Mana Loges? On mic kamu dan cuba jawab. Tak ada siapa nak jawab. Loges pun tak ada. Adelia? Mana Adelia? Adelia on mic. Keratan Batam. Okey, Loges dah jawab. Okey, keratan Batam, bagus. Lepas tu Adelia pula. Gambar yang kedua ni. Mana Adelia? Gambar yang kedua ni Adelia. Apa cara pembiakan dia? Pokok setawa ni. Cikgu nak jawab. Dia boleh jawab. Siapa tu? Iris Rania. Okey. Apa Daun. jawapan dia Rania? Daun. Daun. Okey, bagus. Seterusnya, ni pokok apa ni? Ni kalau kamu pergi Cameron Highlands selalu jumpa ni. Pokok apa? Siapa nak jawab? Saya lagi Iris Rania. Orang lain lah pula. Iza Arisa. Pokok Adelia ni dia tak pasti. Pokok strawberry. Yalah pokok strawberry. Okey, apa cara pembiakan dia? Siapa tahu? Saya. Cara pembiakan. Saya. Ya jawab Batang lah. bawah tanah. Batang Ya ke? bawah tanah. Betul ke batang bawah tanah? Ada siapa nak cuba? Cikgu, Yang lain? Saya. Siapa tu? Mahesh. Mahesh, okey, apa jawapan dia? Anak pokok. Anak pokok. Ya, jawapannya anak pokok. Yang mana? Pokok. Dan kadang-kadang kalau ada rezeki, bila COVID ni dah habis, kita siapa ajak ibu ayah pergi Cameron Highlands, tengok pokok strawberry ni dia membiak melalui anak pokok. Ya, pokok tu nanti dia akan tumbuh pokok baru kat tepi. Pokok besar dia tu. Dia akan tumbuh pokok yang baru. Kemudian Iza Arisa, jawab yang ni. Gambar yang keempat ni, cikgu di tangan. Pokok paku pakis ni, macam mana dia membiak? Yang angkat tangan ni. Okey. Iza Arisa dah letak. On mic, siapa yang angkat tangan? On mic, jawab. Ravi Daun. Bagus. Ni gambar yang keempat. Siapa tahu? On mic, sebut nama, kamu jawab. Pora. Okey, melalui pora. Seterusnya, yang kelima. Ni gambar pokok kunyit ni rasanya ni. Pokok kunyit. Pokok kunyit apa? Tanya ibu awak. Pokok kunyit, pokok halia. Semuanya daripada pembiakan yang sama ni. Siapa boleh jawab? Cara pembiakan ni adalah melalui Batang bawah tanah. bagus. Batang bawah Tanah. Siapa yang jawab tu? Iman Nukman. Bagus. Iman Nukman. Okey, batang bawah tanah. Kebanyakannya pokok-pokok herba. Yang ibu awak selalu guna untuk masak-masak ni, dia banyak membiak melalui batang bawah tanah. Jadi rajin-rajinlah tolong ibu kat dapur. Tengok bawang, tengok halia, tengok kunyit. Dan akhir sekali, yang ini pokok toge. Biji benih. Okey, adalah melalui biji benih. Dah dapat dah jawapannya. Kita lihat muka surat 46 pula. Kenal pasti nama tumbuh-tumbuhan. Ni kamu warnakan. Ataupun gariskan macam ni je lah. Macam cikgu buat ni. Pertama apa? Lidah jin, cendawan, ubi kayu. Ni cikgu tolong ni Seterusnya yang keempat, kentang.
Yang kelima, selasih. Ini kena tanya ibu lah ni, pokok selasih. Daun selasih. Kemudian ada lagi, ada yang ni, mangga. Mangga. Ada lagi tak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lidah jin. Yelah ni lidah jin. Jadi kamu dah kamu dah dapat senarasi tumbuh-tumbuhan ni. Kamu perlu buat apa? Tuliskan dalam kotak ni. Dengar arahan cikgu ni. Tuliskan dalam kotak ni. Ke-6 tumbuhan tadi. Tuliskan dalam kotak ni. Kemudian kita lihat petunjuk dia ni. Lepas tu tadi kamu dah dengarkan yang video tu. Ada tumbuh-tumbuhan ni dia boleh membiak lebih daripada satu cara. Jadi kamu bolehlah tandakan. Contoh lidah jin. Tapi ingat tadi. Macam mana pokok lidah jin ni membiak? Ahmad Nakiuddin dah letak pula. Siapa nak jawab? Macam mana pokok lidah jin ni membiak? Daun. Daun. Kita tandakan. Daun nombor apa? No. Nombor? Akhilesh, daun nombor apa? Siapa yang on mic tu boleh jawab. Daun nombor apa? Daun nombor 2. Nombor 2. Kita tandakan pada nombor 2. Tulis daun lidah jin. Tik nombor 2. Daun. Jadi boleh siapkan. Kemudian nombor 3 ni, kamu kena namakan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai lebih daripada satu cara untuk membiak. Cikgu tengok kat sini ada. Sebagai contoh ubi kayu, lagi mangga, pokok selasih. Ada 3. Ada 3 tumbuh-tumbuhan. Cikgu dah bagi jawapan lah tu. Nanti awak tandakanlah sendiri, cari pokok ubi kayu, mangga dengan selasih ni dia membiak lebih pada 2 cara, lebih pada 1 cara. Okey, jadi bolehlah siapkan nota awak dan juga buku latihan ni. Jadi cikgu tamatkan kelas kita pada hari ini. Cikgu bagi masa kamu nak menjawab. Kalau ada pertanyaan boleh on mic tu. Boleh bertanya pada cikgu. Kalau kamu ada pertanyaan. Ada apa-apa nak bertanya? Tak ada. Cikgu, Ya saya. hantar bila? Buku ni kalau kamu send dalam Google Classroom tu pun, kalau cikgu semak lah. Tapi kalau tak, bila buku sekolah nanti cikgu akan tanda lah. Sebenarnya buku tu, kalau cikgu dah semak dalam Google Classroom, ibu dan ayah kamu boleh tanda sebenarnya. Cikgu benarkan ibu dan ayah kamu tanda. Okay. Cuma kamu masukkan dulu dalam Google Classroom lah sehingga cikgu dah semak lah. Ada lagi soalan? Hantar tak janganlah lewat sangat. Selewat-lewatnya dalam masa seminggu lah. Cikgu, buku aktiviti dan buku nota sains saya di sekolah. Yang itu bolehlah ambil, dapatkan di sekolah. Tak silap cikgu, kebanyakannya semua dah letak di kantin. Ada lagi soalan? Dah boleh mula Itu. menyalin nota. Cikgu rasa cikgu dah sempat pulangkan semua buku kat awak. Yang tak dapat tu kebanyakannya yang tak hadir lah waktu dah hujung-hujung sekolah atau ada. Ada soalan lagi? Untuk makluman, hari Rabu nanti.
Ya, ada soalan? Cikgu kalau pergi sekarang boleh ambil kat kantin Boleh, ke? boleh. Boleh, boleh. Okey cikgu. Okey dah. Untuk maklumat, kalau siapa yang dah masuk kelas hari ini, hari Rabu nanti, kalau kamu nak masuk lagi boleh juga. Tapi kalau tak nak masuk pun tak apa. Okay. Dia ada soalan Mariam? Tak ada, geleng kepala. Yang Gilbert ni siapa? Siapa nama awak? Cuba on mic. Elide. Siapa nama? Emiliana Elide. Oh, Mediana. Kelas mana? Cikgu tak ingat. Kelas 3 UiTM. Okey. Jangan lupa dah boleh salin nota. Siapa nak tanya lagi boleh tanya. Cikgu on. Sekejap. Cikgu onkan balik mesej ni. Kalau tidak, kawan-kawan kamu ni sibuk main mesej. Okay, siapa nak tanya boleh tulis. Kalau malu nak bercakap, type dah kat tepi tu. Setakat ni kamu nampak kan semua kan apa yang cikgu terangkan tadi? Nampak.